Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana. إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah kita dapat bersua dan bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan ini mengundang redha dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pada malam ini kita nak berbicara tentang pintu neraka. Ketahuilah wahai saudaraku, Jahannam ialah ciptaan Allah yang sangat besar. Jahannam itu adalah suatu penjara Allah di akhirat untuk golongan-golongan etis yang tidak mempercayai Tuhan, golongan musyrikin, orang yang mensyirikkan Allah, golongan kafir dan munafik selama-lamanya. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat yang ke-8, kami menjadikan Jahannam itu sebagai tempat tinggal orang kafir. Adapun di kalangan kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar, maka mereka itu akan ditempatkan di dalamnya buat beberapa waktu, untuk sementara waktu, dan kemudian akan dikeluarkan dia kembali daripada neraka. Itu adalah petikan kata-kata daripada Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Dan ucapan dia menjadi pembuka kepada perbincangan kita pada kali ini, iaitu hakikat neraka Jahannam dan pintu dia yang dijadikan tempat untuk menyiksa musuh-musuh Allah di akhirat nanti. Sebelum kita nak berbincang tentang hakikat makhluk Allah yang begitu dahsyat, yang diciptakan oleh Allah menjadi tempat siksaan yang tidak pernah kita bayangkan selama kita hidup di atas dunia, ada baiknya untuk kita nak melihat, nak menelusuri asal dan makna perkataan Jahannam itu sendiri. Kalau dalam masyarakat kita, terutamanya orang utara, dia kalau ada benda yang tak jadi, ya, dia kata Jahannam dah benda ni, rosak dah benda ni, lingkup dah benda ni. Dia guna perkataan Jahannam tu. Jadi perkataan Jahannam ni ambil daripada mana? Bila dirujuk kepada pakar-pakar bahasa, mereka berpendapat lafaz Jahannam ini bukan daripada perkataan bahasa Arab, tetapi dia adalah perkataan bangsa asing, sama ada Parsi ataupun Ibrani, yang diambil dan diguna pakai untuk bahasa Arab. Dan asal perkataan dia adalah Gehennem. Gehennem. Tak ada kena-mengena dengan Gangnam dekat Korea tu. Gehennem. Okey, asal perkataan dia bermakna perigi atau lembah yang sangat dalam dasar dia. Dan menurut sebahagian pengkaji moden, perkataan Jahannam ini pernah juga diguna pakai semasa kerajaan Mesir kuno. Zaman Fir'aun dulu ni pernah guna perkataan ni.
Dengan ungkapan yang lain lah. Ungkapan dia sya'in amu. Sya'in amu. Maksudnya the lake of fire. Tasik yang dipenuhi api. Itu nak menunjukkan satu siksaan, menggambarkan satu siksaan yang disiapkan untuk alam selepas kematian. Maknanya semasa zaman Mesir kuno, mereka juga percaya adanya siksaan selepas kematian. Dan perkataan Jahannam ini mula dikenali oleh bangsa Arab Jahiliyah. Lalu mereka atas sebab apa? Mereka berinteraksi dengan ahli-ahli kitab. Orang-orang Yahudi yang tinggal di Yathrib, yang tinggal di Madinah dan juga Khaybar. Jadi dalam Taurat pun disebut perkataan ini. Sebelum datangnya Quran, Allah sudah mentionkan mungkin kepada nabi-nabi terdahulu, dan dipetik daripada Taurat, lafaz Jahannam ini digunakan untuk merujuk kepada siksaan api yang teramat pedih di hari akhirat. Bila Quran sudah diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalimah ini dipetik kembali. Kalimah Jahannam ini digunakan kembali. Misalnya di dalam surah At-Taubah ayat 68, Allah berfirman, wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffara nar jahannam khalidina fiha. Allah kata, Allah mengancam orang munafik lelaki dan orang munafik wanita serta orang kafir di dalam api Jahannam. Mereka akan kekal berada di dalamnya selamanya. Sebagian pentafsir Al-Quran yang utama, sebab pentafsir Quran yang paling utama, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak menceritakan sifat-sifat neraka Jahannam dalam banyak hadis baginda, dan itu telah kita kupas di dalam pertemuan yang lepas. Boleh rujuk video daripada Masjid TTDI. Kita dah bahaskan tentang api neraka itu sendiri. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa Jahannam itu sangat luas dia, sehingga tidak terbayang luasnya, dan juga sangat dalamnya sehingga tidak terbayang oleh akal kita. Walaupun begitu luas, walaupun begitu dalam, tetapi pada hari kiamat nanti, neraka yang begitu kita tak boleh imagine luas dan dalamnya itu penuh sesak dengan para penghuni neraka yang berasal daripada jin dan manusia. Sesak di dalam dia. Abu Musa al-Ash'ari, dia menyebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna hajaran yuqdhafu bihi fi jahannam hawa 70 kharifan qabla an yablugha qa'raha." Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, kalaulah ambil seketui batu, lempak di dalam neraka Jahannam itu, jatuh batu tersebut 70 tahun nak sampai di dasar dia, nak bagi tahu bahawa dalam jurang neraka tu, kalau ada satu orang, kita kata pergi dekat Buruj Khalifah, menara tertinggi, bangunan tertinggi di dunia ketika ini, katakan dia terjun, rasa-rasa setahun ke baru nak sampai bawah? Tak kot, no? 5 minit sampai bawah dah kot. Tapi yang kata neraka Jahannam ni bukan kata minit, bukan kata bulan,
Bukan kata hari. 70 tahun baru nak sampai di dasar dia. La haula wala quwata illa billah. Kita tak mampu nak imagine. Begitu Allah jadikan neraka Jahannam. Dalam dia begitu. Oleh kerana neraka Jahannam itu sangat luas dan menampung jutaan, bilion, trilion manusia. Tak tahulah berapa lian di dalam dia. Maka disediakan 7 pintu untuk masuk melalui dia. Akses nak masuk dalam neraka Jahannam ni ada 7 pintu. Setiap pendosa yang dicampakkan ke dalam Jahannam itu melalui pintu-pintu yang sesuai dengan kadar dosa masing-masing. Bila semua ahli neraka sudah masuk, maka pintu itu pun tertutup selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, mention tentang benda ni di dalam surah Al-Hijr ayat 43-44. Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Sesungguhnya, kata Allah, neraka Jahannam itu tempat yang sudah dijanjikan bagi sekalian mereka yang menurutmu. Neraka Jahannam itu ada 7 pintu, kata Allah. Bagi tiap-tiap sebuah pintu ada bahagian yang tertentu daripada mereka yang sesat dan menyesatkan itu. Sebahagian ahli tafsir, mufassirin, mereka nak try untuk menyenaraikan nama-nama bagi setiap pintu yang ada ni. Daripada 7 pintu yang Allah sebut dalam Quran, apa namanya? Maka mufassirin duk bincang benda ni. Tapi semua riwayat yang berkenaan yang menyebut tentang pintu neraka ini tidak ada yang sahih daripada Nabi SAW. Paling tinggi pun riwayat ini berakhir kepada tokoh-tokoh tabi'in seperti Ibnu Jurayj dan lain-lain. Jadi maknanya apa? Hadis, kebanyakan hadis yang menyebut tentangnya berstatus mursal. Apa hadis mursal? Siapa tahu, saya bagi 10 ringgit. Hadis mursal. Kalau jumpa hadis mursal, boleh petik ke tak boleh petik? Boleh jadi hujah ke tak boleh jadi hujah? Hadis mursal adalah hadis yang sampai, tadi dia beritahu jawapan lah, dia sampai kepada tokoh tabi'in, terus dia ambil riwayat daripada Rasulullah SAW. Tidak melalui sahabat. Tak ada nama sahabat dalam rangkaian perawi hadis tersebut. Jadi dia habis takat tokoh tabi'in, seperti Ibnu Jurayj tadi, terus ambil daripada Nabi SAW. Imam Al-Baihaqi dia kata di dalam kitab dia Syu'abul Iman, kami meriwayatkan dalam sebuah hadis mursal bahawa pintu-pintu Jahannam itu ada 7. Pintu Jahannam itu ada 7. Nama dia, yang pertama Jahannam, yang kedua Laza, yang ketiga Hutamah, yang keempat Sa'ir, yang kelima Saqar, yang keenam Jahim, dan yang ketujuh Hawiyah. Kita bisa dengar nama-nama ni di dalam Quran, tapi tidak dinyatakan itukah nama pintu neraka. Wallahu a'lam. Tapi ada hadis yang sebut pasal dia. Hadis itu berstatus hadis mursal. Kalau menurut Imam Malik rahimahullah, hadis mursal boleh menjadi hadis mursal yang sahih, yang boleh diambil sebagai hujah. Tetapi pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah, hadis mursal tetap hadis yang dhaif,
yang tidak boleh dijadikan hujah. Boleh faham? Baik, alhamdulillah. Itu sebahagian daripada ilmu hadis. Dan sebahagian ulama kata Jahannam itu ialah nama untuk semua tingkat neraka. Tingkat dia ada 7 tingkat. Lalu disebutkan nama-nama itu, nama-nama yang saya sebutkan tadi, campur satu lagi, Al-Hariq. Dia tolak nama Jahannam tu, dia masuk nama Al-Hariq. Itu terdapat di dalam riwayat Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib. Pintu-pintu neraka seperti ini ditunjuk kepada murid-murid dia. Dia riwayat daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Pintu-pintu neraka itu seperti ini. Dia tunjuk ke 4 jari dia untuk menunjukkan setiap pintu berada di atas pintu yang lain. Jadi sanad riwayat ini terdiri daripada tokoh-tokoh rawi yang dipercayai. Ucapan Sayyidina Ali nak bagi tahu kepada kita bahawa kedudukan pintu-pintu neraka Jahannam itu dia tidak sejajar, tidak sama. Tetapi yang pastinya adalah bertingkat-tingkat. Sebahagiannya lebih rendah daripada sebahagian yang lain. Macam tu jugalah tingkatan azab yang disediakan di dalam neraka Jahannam. Makin rendah pintu neraka tersebut, maka makin panaslah, makin rentunglah, makin teruklah orang yang masuk di dalam dia. Bukan bermakna yang atas tu boleh relax dah. Yang atas tu pun teruk dah, rentung. Tapi semakin bawah, semakin berat azab dia. Kita pernah dengar hadis tentang orang yang paling ringan azab dia di dalam neraka tu apa dia? Dipakaikan kasut atau pelapik di kaki dia. Panas dia sehingga terasa otak dia. Sehingga otak dia menggelegak kepanasan. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi tingkatan neraka itu semakin ke bawah disebut darakat. Darakat. Kan di dalam adab ayat Al-Quran disebut innal munafiqina fi asfali minan nar. Semakin ke bawah tingkatan dia disebut fi darqi asfali minan nar. Darqa. Semakin bawah semakin panas. Tapi kalau bagi ahli syurga, dia semakin tinggi semakin hebat. Disebut sebagai tabaqat. Disebut sebagai tabaqat. Dan setiap orang akan ditempatkan di tingkatan yang mana sesuai dengan dosa-dosa dia. Makin berat, makin banyak, makin besar dosanya, makin rendahlah kedudukannya di dalam neraka Jahannam itu. Semakin dalamlah dia di dalam jurang neraka tersebut. Allah mengkhabarkan bahawa orang munafiklah yang berada di tingkatan yang paling rendah. Fi darqi asfal, darqil asfal. Paling rendah tingkatan dia di dalam neraka. Maknanya orang munafik inilah paling berat siksaan dia. Siapa orang munafik? Dia ni gaya zahirnya macam tauhidkan Allah, macam orang Islam, tapi sebenarnya hatinya sangat-sangat dekat dengan kekufuran. Sangat cintakan kekafiran. Walaupun penampilan dia macam orang Islam. Dan banyaklah kisah-kisah sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik ni muncul
Dan kita melihat, kita membaca kisah-kisah mereka supaya apa? Supaya kita tidak ada sifat-sifat seperti mana mereka. Dan ini nak menunjukkan bahawa dosa nifaq, dosa bagi orang munafik ini adalah dosa yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita mungkin tertanya, kalau pintu syurga ada 8 atau lebih, macam mana yang akan dihuraikan nanti? Kenapa jumlah pintu neraka itu ada 7? Kenapa mesti 7? Jawapan yang dibincangkan oleh para ulama banyak. Macam-macam jawapan itu ada. Setiap ulama mereka jawab mengikut faham mereka masing-masing. Sebab apa? Sebab tidak ada satu pun ayat Al-Quran ataupun hadis sahih yang menjelaskan tentang kenapa ada 7. Cuma dalam banyak-banyak jawapan tersebut, ada jawapan yang agak menarik untuk kita teliti. Sebagaimana yang pernah disebut oleh Syekh Mahmud bin Abdullah Al-Alusi dalam kitab dia, kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani. Dia kata hikmah pembatasan setakat 7 saja bilangan pintu-pintu neraka itu memungkinkan kerana kebinasaan manusia daripada 5 panca indera tambah syahwat dan emosi. 5 panca indera ni apa? Mata, telinga, hidung, lidah dan juga kulit. 5 panca indera ni. Campur lagi 2, dia kata termasuk syahwat dan emosi. Dan apa yang dia nak maksudkan, penyebab manusia ni masuk ke dalam neraka adalah pada 7 anggota dia yang ada pada diri kita sekarang ni. Maka pintu-pintu neraka juga berjumlah 7 buah. Setiap orang ahli neraka, dia akan dicampakkan melalui pintu-pintu yang sesuai dengan amalan masing-masing. Contoh, kalau satu orang di atas dunia ni, dia suka bermaksiat dengan mata dia. Dia lemah. Mata dia ni suka duk tengok benda yang haram je. Itulah yang paling. Dia buat dosa-dosa dia juga, tapi yang dia tak boleh nak tinggal ni dosa mata dia. Maka dicampakkan ke dalam neraka itu melalui pintu yang khusus dosa mata. Ini pendapat saja, pendapat Atau mungkin di atas dunia ni dia jenis suka mengumpat fitnah yang dosa-dosa berkaitan dengan lidah, bohong dan sebagainya. Dia akan dicampakkan melalui pintu yang khusus dosa dengan lidah dia. Ada orang suka buat zalim dengan tangan dia. Curi hak orang, penipu duit orang, ataupun dia zalimi tubuh badan orang. Gunakan kedua tangan dia, maka dosanya banyak pada tangan. Maka dicampakkan melalui pintu yang khusus tentang dosa tangan dia. Jadi begitu yang dimaksudkan oleh Syekh Mahmud bin Abdullah Al-Alusi. Maka siapa yang suka bermaksiat dengan anggota tubuh yang tertentu, maka dia masuk kepada pintu tertentu yang khusus bagi anggota badan tersebut. Begitulah seterusnya, sehingga dia meliputi semua orang yang telah ditetapkan masuk
di dalam neraka itu. Tetapi di sebalik apa yang dibincangkan itu, kita ambil faham bahawa apa? Siapa yang selalu menjaga ketujuh anggota ini dengan maksiat, maka tertutuplah pintu-pintu Jahannam itu di depan dia. Bagi orang yang seperti ini, syurgalah yang paling sesuai untuk dia. Maka sebab itu, kita ambil faham bahawa kita menjaga mata, kita jaga lidah kita, jaga telinga kita, jaga kedua tangan kita, jaga kaki kita, jaga kemaluan ataupun syahwat. Dan apa sahaja yang mengundang kepada dosa melalui 7 anggota tubuh badan kita, mudah-mudahan insya-Allah tertutuplah 7 pintu neraka buat kita. Tapi ingat, kalau kita sudah melakukan dosa sehingga tidak kita bertaubat, sehingga tidak kita tinggalkan dosa tersebut sebelum ajal kita, maka sudah tersedia nama kita untuk memasuki pintu yang khusus bagi dosa yang kita lakukan dengan anggota tersebut. Dalam sebuah hadis riwayat Ibn Hibban, kitab Sahih Ibn Hibban, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idmanu li sittan min anfusikum, adman lakumul jannah, usduqu idza haddathtum, wa awfu idza wa'adtum, wa addu idza tumintum, wahfazu furujakum, wa ghuddu absarakum, wa kuffu aydiyakum." Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, jaminlah bagiku 6 perkara daripada tubuh kamu. Nabi kata kita ni buatlah satu perjanjian, satu jaminan daripada tubuh badan kita. Maka Nabi yang akan jamin kita untuk masuk di dalam syurga. Ni jaminan Nabi ni. Kalau kita boleh jamin, kita boleh jaga 6 anggota tubuh badan kita ni, Nabi jamin kita untuk masuk syurga. Nabi kata apa? Jujurlah ketika kamu berbicara. Cakap ni biar jujur, jangan duk selindung nak menipu. Yang kedua, tepatilah ketika kamu berjanji. Bila sudah buat janji, tunaikan. Jangan duk tunggu masa-masa tertentu sahaja nak tunaikan. Janji, silakan, tolong buat apa yang dijanjikan. Walaupun kita berjanji kepada anak isteri kita, kepada pasangan kita, tunaikan janji tersebut. Yang ketiga, sampaikanlah jika kamu diberi amanah, diberi tanggungjawab, diberikan amanah, tolong laksanakan. Buat sebagaimana yang diamanahkan. Dilantik untuk jawatan tertentu, dilantik untuk posisi yang tertentu, maka tolong untuk buat amanah tersebut. Jangan khianat dengan amanah yang diberikan, sehingga kita tidak melaksanakan tanggungjawab yang diberikan kepada kita. Yang keempat, jaga kemaluanmu. Itu satu tempat yang hari ini Masya Allah sudah mula tersebar benda-benda yang tak elok, menyebabkan tidak terjaga kemaluan daripada melakukan dosa. Yang kelima, tundukkan pandanganmu daripada melihat sesuatu yang diharamkan. Jaga seboleh-bolehnya, jamin mata kamu ni daripada melihat perkara yang dimurkai oleh Allah. Dan yang keenam, jagalah tanganmu. Jaga tangan kita daripada buat zalim kepada orang. Jaga tangan kita daripada buat naya kepada orang. Berkaitan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni,
kebanyakannya dosa kita kepada siapa? Kepada Allah ke kepada manusia? Jujur ketika bicara, tepatilah kalau berjanji, sampaikan kalau diberi amanah, tunaikan. Jaga kemaluan, tundukkan pandangan, jaga tangan. Kebanyakannya berkaitan apa? Dosa kita dengan manusia. Rupanya dalam Islam ni, dia bukan berkaitan dosa kita dengan Allah saja. Dosa kita dengan manusia tu, Islam suruh jaga sungguh. Jangan duk pi buat naya kepada manusia. Jangan duk pi buat tak ketahuan kepada manusia yang lain. Jangan zalimi maruah dia. Jangan zalimi tubuh badan dia. Jangan zalimi kewangan ataupun harta benda manusia yang lain. Jangan buat zalim dengan benda-benda ni. Kerana apa? Kerana itu juga akan efek di akhirat kita. Bahkan Nabi sangat tekankan benda tu di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pengetahuan tentang hakikat neraka jahanam ini hendaklah menjadi satu peringatan kepada kita. Kita kena ambil peringat bahawa neraka jahanam ini bukan suatu yang main-main diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab neraka jahanam ni tidak makan mampu kita terbayang panas dia. Di dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, uqida 'ala an-nar alf sanatin hatta ihmarrat. Api neraka ini dinyalakan 1000 tahun. Dipanaskan 1000 tahun sehingga merah menyala. Merah menyala. Summa uqidat 'alaiha alf sanah hatta ibyaddat. Kemudian dipanaskan lagi sampai menjadi dia putih seputihnya. Putih bukan putih seronok, tak, putih kepanasan. Summa uqida 'alaiha alf sanah hatta iswaddat fahiya sawda'u muzlimat. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun sehingga jadi hitam, hitam zulumat. Orang Arab panggil hitam gelemat, gelap gelemat. Begitu rupa neraka yang kalau orang duk buat gambaran, duk nampak cerah cahaya, duk nampak orang dalam dia, no. Neraka jahanam itu gelap gelemat. Yang kita kalaulah masuk dalam tu tak tahu ke mana kita nak pergi. Kerana sifat dia yang hitam gelemat itu. Maka kata Nabi, api neraka itu berwarna hitam legam dia. Dan kepanasan api neraka pun kita tahu. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, hadis yang sahih, kata baginda, sungguh api yang kita tengok atas dunia ni itu satu daripada 70 bahagian api neraka. Satu daripada 70 kepanasan api neraka. Hari ni orang tak boleh tahan dengan kepanasan di atas dunia ni. Jangankan kata panas api, ya, bahang dia saja pun kita tak tahan. Bukan masuk dalam tu, bahang pun kita tak tahan. Ambil suatu benda atas dunia ni hak paling panas. Apa dia? Matahari. Contoh, kita ambil matahari. Dia punya permukaan dia saja, tak masuk dalam ni. Permukaan dia saja, panas dia 6,000 darjah Celsius. 100 darjah Celsius itu suhu menggelegak.
6,000 darjah Celsius, tuan-tuan. Kalau kita masuk ke pusat dia, ke tengah dia, itu para pengkaji sains kata suhu dia mencapai 15 juta darjah Celsius. Bubuhlah batu keras macam mana pun, logam paling kuat macam mana pun, confirm lebur, tuan-tuan. Tapi yang kata api neraka ni 70 kali ganda lagi panas daripada api atas dunia ni. Nak bayang macam mana sakit yang tak terkira, tak terbayang oleh kita kalau termasuk di dalam api neraka. Bahkan bukan sakit sekali, setelah melecur habis, luruh semua kulit dan daging kita ni, dijadikan kulit dan daging yang baru untuk dikenakan azab berulang kali selama mana kita berada di dalam neraka Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya kita melainkan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita takkan mampu untuk tahan daripada menghadapi siksaan tersebut. Jadi apa yang kita bicarakan ini, kalau boleh, dia menjadi satu ingatan, dia jadi satu azimat kepada kita, pegangan kepada kita untuk mendorong kita ni mempersiapkan apa-apa yang perlu untuk akhirat kita, untuk kita jauh daripada neraka, untuk jauh daripada bahang dia sekalipun. Kerana bahang neraka itu pun sudah menyakitkan. Mendengar ngauman neraka pun sangat menggerunkan. Jadi tindakan kita, buatlah apa yang perlu untuk kita jauh daripada neraka ini. Jagalah panca indera kita, tubuh badan kita daripada segala macam dosa yang berada di sekeliling kita pada hari ini. Kalau boleh, taubatlah segera kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa dosa yang kita buat sekarang ni. Jadi caranya sesuai dengan keadaan masing-masing lah. Masing-masing dah tahu apa dosa yang ada dalam diri, apa benda yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam neraka yang masih kita buat pada saat ini. Perkara yang paling tinggi nilai dia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling ikhlas diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita usaha untuk jauh daripada neraka dengan menjauhi dosa dan tambah amalan kita juga untuk syurga Allah, maka usahakan untuk melaksanakan amalan yang paling ikhlas sekali, paling tidak memerlukan apa-apa pandangan manusia, tidak memerlukan pujian manusia, tidak memerlukan apa-apa pun daripada manusia, melainkan nak dapat redha Allah Subhanahu wa taala, nak dapat kasih Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz Ibnu Abi Dunya ada meriwayatkan daripada Hisham bin Hasan. Hisham bin Hasan ni siapa? Seorang ulama tabi'in di Basrah. Dia kata suatu ketika, aku pergi haji. Ni cerita dia pergi haji dengan satu rombongan, dan dia pergi check in. Tapi bukan check in kat hotel, dia check in tepi jalan. Biasalah zaman tabi'in dulu, mana ada hotel macam kita ni. Kita ada hotel jauh sikit, kita tahu jalan jauh cerita. Tu kita golongan tabi'in pergi check in tepi jalan. Jadi salah seorang daripada ahli rombongan tu, dia baca ayat Al-Quran, iaitu wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Sesungguhnya neraka Jahannam itu tempat yang dijanjikan bagi sekalian yang nak kepada dia, dan Jahannam
ada 7 pintu. Bagi tiap-tiap sebuah pintu ada bahagian yang tertentu daripada mereka yang sesat lagi menyesatkan itu. Jadi bila dibacakan ayat pasal 7 pintu neraka tersebut, bila dengar ayat tersebut, ada satu orang wanita Arab, dia jadi tersentuh. Tuan-tuan masing-masing ni ada ayat-ayat yang bila baca ni tersentuh dalam diri masing-masing. Kalau macam saya lebih tersentuh pada ayat Az-Zumar, ayat yang hujung tu. Wasiqal ladzi nattaqaw tu. Cerita tentang bagaimana orang yang mendapat syurga, mendapat neraka. Kalau baca yang tu saja nak teriak, baca tu saja nak nangis. Tuan-tuan masing-masing mungkin ada ayat yang tuan-tuan boleh tersentuh dengan dia. Begitu dengan ada satu orang wanita Arab ni, bila dia mendengar ayat daripada surah Al-Hijr tadi ni tentang 7 pintu neraka tu, dia kata, aku tersentuh benda ni, tolong ulang balik, baca balik, aku nak dengar. Dia pun baca. Kemudian wanita tu kata, aku ada 7 orang hamba dekat rumah, saksikanlah bahawa aku memerdekakan semuanya. Semoga setiap orang daripada mereka yang aku lepaskan daripada menjadi hamba aku itu menjadi penutup bagi setiap pintu-pintu neraka tersebut. Semoga Allah merahmati wanita Arab yang sangat dia ambil terus ayat tersebut menjadi pegangan hidup dia untuk dia terlepas daripada neraka Jahannam. Marilah kita tanya kepada diri kita sendiri, apa dan akan kita lakukan untuk menutup pintu-pintu neraka tersebut daripada kita, daripada memasukinya. Semoga Allah memberi jalan kepada kita untuk berusaha menjauhi daripada ketujuh-tujuh pintu neraka tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.